pada mencari harta benda. Kita guna tangan dan kaki kita untuk bekerja. Bekerja. Apa saja kerja, tak kisah profession apa. Government ke kita, swasta ke kita, kerja sendiri ke. Kalau tidak ada niat, jadi dunia. Jadi kata guna dua kaki dan dua tangan kita untuk bekerja mencari nafkah. Tapi dia tidak ada niat. Kalau orang tak belajar tu apa, memang tak bukan lupa, memang tak tahu pun kena niat. Itu penting ilmu fardu ain, ilmu asah ni untuk memastikan apa saja aktiviti dia itu memperolehi pahala. Dia kena niat. Keluar pagi itu niat, aku keluar bekerja ini semata-mata untuk mencari nafkah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nafkah wajib itu bukan sunat, itu wajib. Tapi kita dah duit banyak, maka kita niat untuk mencari nafkah sunat. Kalau duit dah banyak. Sebab hak wajib dah settle. Wajib ni ada keperluan untuk perbelanjaan diri kita setiap hari. Itu dipanggil wajib. Perbelanjaan isteri dan anak kita yang basic, yang asas setiap hari. Kita dah ada perbelanjaan lebih. Duit dalam bank saving kita banyak. Tapi kita bekerja juga. Itu sunat. Niat kita keluar bekerja kerana mencari perbelanjaan sunat. Jadi apa saja kita belanja, niat belanja untuk pahala sunat. Kita beli untuk diri kita, kita beli untuk isteri kita, beli untuk anak, belanja orang makan, belanja orang apa saja, itu sunat. Itu dipanggil nafkah sunat. Cara kita nak dapat pahala melalui harta. Ini contoh yang tak ada niat. Lagi contoh yang kedua, dan segala tujuan, dan menggunakan tangan dan kaki ini pada segala tujuan. Untuk bukan saja tujuan untuk bekerja, tapi tujuan lain yang tidak ada pahala. Maksudnya dia guna tangan dan kaki dia ni tempat yang harus. Tidak ada pahala apa. Bukan dia berjalan itu pada tempat yang haram. Pada tempat yang harus. Contoh tempat petang-petang boring, bawa anak ke tempat permainan, contoh kan, tempat permainan ke tasik ke, pagi-pagi jogging. Jadi itu perjalanan yang harus, yang tidak ada niat apapun, dia panggil dunia. Tidak ada pahala. Tapi kalau kita niat nak jogging untuk exercise badan, untuk kesihatan badan, itu ada pahala. Exercise ni dia ada pahala tu kalau kita niat. Niat dia apa? Niat untuk dia panggil kesihatan badan. Itu boleh ada pahala kalau kita niat. Dia bukan makan sahaja untuk niat untuk kesihatan badan. Jogging pun boleh. Kesihatan badan. Ada pahala. Itu tujuan lain. Dan memelihara. Sama juga menulis. Itu tadi berjalan. Tangan. Dia, apa saja dia guna tangan perkara harus. Pergerakan yang harus. Menulis yang harus. Bergerak yang harus. Itu dia panggil tidak ada pahala, maka dipanggil pergerakan menggunakan tangan itu dunia. Dia guna tangan dan kaki dia itu pada tempat yang tidak ada pahala, maka dikategorikan dunia. Dan yang ketiga, dan contoh seterusnya, dan memelihara, ini menjaga, dan memelihara engkau. Jadi menjaga ataupun mengelakkan engkau dengan dia, dengan dua tangan, menggunakan dua tangan dan kaki itu, mengelak tu daripada mudarat. Harus daripada mudarat. Mana contoh? Seperti lari dengan kaki daripada binatang buas. Kalau tak lari, bahaya dia. Tapi dia tak niat apa pun, itu haruslah. Dan seperti menolak, yakni mengelak dengan dua tangan dan kaki akan kejahatan orang yang menerkan ia. Orang yang nak buat mudarat kepada dia. Tak kisahlah menerkan ke, menangkap dia ke. Orang nak buat mudarat pada dia, dia elak. Dengan dua tangan. Pertahankan diri dengan dua tangan. Itu harus. Habis itu, Pak. Masuk tajuk baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Akan dikau tu, last sekali tu. Orang yang menekan ia akan dikau. Baik, tajuk baru tuan-puan, dia kata, bagaimana cara untuk bersyukur? Cara untuk kita jaga dua tangan dan kaki. Ataupun bahasa lain, cara kita nak bersyukur. Dengan nikmat tangan ada dan kaki ada. Berapa ramai orang tak ada tangan?
Berapa ramai orang kaki tak sempurna. Kita kaki sempurna, tangan sempurna. Jadi cara untuk kita nak bersyukur ataupun cara nak jaga menurut sistem syarak. Kita tahu dah umumnya tuan-tuan, cuma nak detail je malam ni. Umumnya kita tinggalkan perkara haram, jangan buat benda haram dengan tangan, jangan buat benda haram dengan kaki. Itu. Dan dalam masa sama, kita perbanyakkan melakukan dua tangan dan kaki kita perkara wajib dan sunat. Itu dipanggil cara untuk kita bersyukur nikmat tangan. Cara kita bersyukur. Apa maksud bersyukur tuan-tuan? Bersyukur ini kita menggunakan dua tangan nikmat Allah beri ini, dua tangan dan dua kaki menurut perintah Tuhan dia. Itu panggil bersyukur. Bersyukur ini kita guna nikmat yang Allah beri kepada kita mengikut apa yang dia nak, apa yang dia perintah. Kalau dia perintah wajib, kita guna dua tangan, dua kaki untuk tempat dia wajib. Kalau dia perintah sunat, kita guna dua tangan dan kaki untuk melakukan perkara sunat. Itu dia panggil syukur pada syarak. Syukur pada syarak. Itu syukur. Dia bukan syukur ni maksud Alhamdulillah. Bukan. Alhamdulillah syukur. Nikmat sehat. Itu Alhamdulillah itu sunat kita menyatakan lafaz Alhamdulillah. Sunat. Adapun bersyukur yang sebenar. Dia bukan lafaz. Bersyukur sebenar ni dia perbuatan. Syukur bukan lafaz. Syukur adalah perbuatan. Adapun lafaz itu dipanggil lafaz. Alhamdulillah itu lafaz menyebut lafaz yang sunat. Jadi syukur itu kena guna nikmat Allah beri mengikut peraturan dia. Baik. Bermula cara mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini, caranya bahawa engkau pakai, ini kau guna akan keduanya, kedua kaki dan kedua tangan ini pada segala taat, segala perkara yang menghasilkan pahala. Itu dipanggil taat. Kita kena guna dua tangan dan dua kaki kita pada perkara yang Allah Ta'ala perintah supaya buat. Itu dipanggil taat. Dan engkau pelihara. Dalam masa yang sama engkau jaga keduanya. Kedua tangan dan kaki itu, jaga tu daripada bayan. Daripada tiap-tiap perkara yang maksiat. Apa dia perkara maksiat? Perkara yang boleh membawa kepada dosa. Itu dia maksiat. Ada tiga istilah. Maksiat, mungkar, sama. Satu lagi istilah ketiganya, perkara dosa. Perkara dosa, perkara maksiat, perkara mungkar, sama. Tiga tu istilah yang berbeza tapi makna yang sama. Perkara mungkar ni apa dia? Perkara yang diharamkan oleh Allah. Maksiat ni apa dia? Perkara yang ada dosa di sisi Allah. Dia panggil mungkar, maksiat. Ini perkara yang ada dosa, perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka kita kena faham. Jangan kita lakukan perkara yang haram, perkara yang maksiat ini menggunakan dua tangan dan dua kaki. Di sebaliknya, kita kena guna untuk melakukan pahala, melakukan perkara yang ada pahala. Dipanggil perkara yang taat. Apa saja perkara taat? Perkara taat, perkara kebajikan ataupun perkara kebaikan. Maka jangan engkau menyakiti. Ini nak contoh perkara yang maksiat. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan. Akan yang diharamkan pada syarak menyakiti. Jangan kita menggunakan dua tangan pada perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan di sisi syarak. Apa saja kalau perkara itu haram, tak boleh buat. Itu kita panggil cara kita nak bersyukur dengan tangan. Kalaulah kita buat juga benda haram, tuan-tuan, termasuk orang yang kufur nikmat. Orang yang tak bersyukur. Kufur ni lawan pada syukur. Syukur kufur. Syukur kufur. Bukan kufur akidah, bukan. Dia panggil kufur nikmat. Tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Maksudnya, tak menggunakan nikmat yang Allah beri kepada mengikut panduan dan perintah Allah Ta'ala. Itu dia panggil kufur nikmat. Orang tak bersyukur, bahasa kita. Bahasa syarak dia panggil kufur. Apa saja perkara yang diharamkan. Kita menyakiti orang. Apa saja, menggunakan tangan.
Dan jangan, ni jangan haram lagi. Dan jangan engkau khianat dengan keduanya. Yang ni jangan engkau khianat dengan keduanya. Keduanya, kedua tangan dan kaki. Bukan orang tu. Akan barang akan perkara yang dipercayai engkau dengan dia dengan barang. Jangan engkau khianat. Dengan menggunakan kedua tangan engkau, khianat tu apa dia? Perkara. Orang tu bukan. Barang, dia barang. Perkara yang diamanah, dipercayai dia amanah engkau dengan dia. Jadi barang yang orang amanah kepada kita, kita khianat, tu haram hukum dia tu. Ni banyak ni kes ni, banyaklah. Dia muamalat tu. Contoh. Kita ni kes dia umum tu, kita bagi contoh satu contoh. Orang amanah suatu benda pada kita, tapi kita khianat amanah orang itu. Kita tak jaga. Maksud tak jaga ni, kita menggunakan dua tangan dan dua kaki kita untuk apa? Untuk melanggari. Sehingga tidak dinamakan amanah. Contoh, orang bagi simpan barang pada kita. Orang simpan barang. Amanah tak? Ya, amanah tak. Orang percaya kepada kita sehingga mana dia simpan, minta tolong kita jaga barang simpanan. Tak kisah apa. Contohnya, kita kata ni, aku nak balik kampung. Boleh tak tolong tengok, tolong jaga motor aku. Itu wadi'ah dalam ilmu amalan. Kita biasa dengar saving wadi'ah kan. Itu lain. Tapi hampir sama konsep dia dalam mazhab Syafi'i. Di saving wadi'ah tu, di perbankan Islam tu tuan-puan, itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab lain, itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i dia selain daripada duit. Duit dia tak boleh simpan. Duit kena hutang. Simpan duit tuan-puan, duit tu tak boleh guna. Contoh saya bagi simpan. Bayuk tolong simpan duit saya. Kita simpan pada poket, jangan guna tu. Duit tu jangan guna. Nombor siri tu jangan guna. Tak boleh bertukar. Dia tolong simpan, kita pegang. Seminggu lagi bagi. Lain, duit lain tuan-puan. Ni bukan duit, motor, barang, apa saja. Contoh, kawan kita letak motor di rumah kita. Seminggu dia balik kampung. Apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita diamanahkan oleh kawan kita. Dia percaya pada kita untuk jaga. Bukan guna. Dia tak benar pun kita guna. Melainkan kita minta izin. Kita pun bawa motor tu pergi surau. Kononnya, bapak pahala. Mana pandai dia. Kononnya dapat pahala lah kepada tuan dia. Nak buat pahala pun minta izin dulu, itu harta orang. Tak payah buat pandai-pandai nak buat pahala. Kalau menggunakan harta orang, nak buat pahala kena minta izin. Tidak nak buat pahala dengan harta kita, hadiah pahala pada kawan. Dan nak bagi sangat pahala pada kawan. Dia sah mazhab kita tuan-tuan, sedekah pahala. Abang Yuk tak ada pasal-pasal. Dia sedekah pahala kepada saya. Tak berhilang pahala dia. Jangan kedekut, dia tak hilang. Mazhab Syafi'i boleh, mazhab lain ada khilaf. Mazhab lain ada khilaf, sebab tu yang Wahabi tak bagi tahlil, sedekah pahala tahlil tu, dia ada khilaf. Di mazhab kita, Imam Nawawi, banyak lagi imam lain mertarjih bahawa sah menhadiahkan pahala kepada orang lain. Maksudnya, orang lain boleh terima pahala pada kita. Jadi, kita apabila barang diamanahkan untuk kita jaga, maka haram kita guna tanpa izin. Tak boleh. Itu barang wadi'ah. Nak guna tak boleh. Nak beri pada orang lain tak boleh. Beri pada anak kita naik motor tak boleh. Kita sendiri nak guna tanpa izin tak boleh. Kenapa? Kerana itu barang wadi'ah. Barang simpanan orang yang diamanahkan untuk kita jaga. Bukan untuk naik. Melainkan disebut dalam topik muamalat atau topik wadi'ah dalam kitab matlab, melainkan barang itu kalau tak guna dia akan rosak. Maka kita guna untuk jaga. Contoh enjin kereta. Tinggal sampai sebulan, kan kita nak kena hidupkan. Hidupkan boleh. Ataupun naik raung tempat sekadar nak panaskan enjin, tak bagi bateri dia kong. Itu boleh.
Tapi lebih daripada tu, siapa nak pergi pasar, siapa buat perjalanan anak, siapa pergi pekan, pergi shopping. Kereta siapa ni? Kereta kawan parking kat rumah. Daripada tak guna, baik aku guna. Itu haram. Itu contoh orang yang tidak amanah dengan barang ataupun dengan barang simpanan orang lain menggunakan tangan dan kaki, maka direkodkan haram. Itu jangan haram. Dan jangan engkau khianat. Khianat. Ini tak amanah. Dengan menggunakan kedua tangan dan kaki akan barang, akan perkara yang dipercayai, yang diamanahkan engkau dengan dia dengan barang. Habis. Contoh. Seterusnya. Dan jangan engkau pegang. Tadi guna, ni pegang. Dan jangan engkau memegang dengan keduanya. Tu pun salah, tuan-tuan. Melainkan tu kurungkan, jadi keduanya, dia salah cetak. Dan jangan engkau memegang dengan keduanya, kedua tangan dan kaki tu, akan yang haram, akan perkara yang haram. Tak boleh pegang. Jadi pegang ikut dam. Tengok nampak putih, elok, geram, pegang tangan orang. Mana boleh? Haram. Pegang sekejap je ustaz, takkan nak haus. Bukan haus. Pegang lama pun tak haus. Bukan macam pegang kereta orang, berkarat. Pegang tangan orang, tak berkarat pun. Tapi haram, tak boleh. Ini mudah-mudah nak pegang tangan cashier. Buat sentuh pula tu. Ada kata bila lagi nak pegang? Pegang itu orang tak bagi. Buat sentuh hulur duit. Tarik duit bukan main. Jari-jari cashier pegang, tarik. Itu haram. Melainkan tersentuh tak apa lah. Bukan kita sengaja pun. Melainkan dia buat-buat. Itu haram. Jangan sentuh dan jangan pegang perkara yang haram. Harta orang tak boleh kot, tuan-tuan. Setengah orang tu dia kata tak boleh sentuh tangan orang, badan orang saja. Harta orang boleh pegang, tak boleh. Tak boleh sambil-sambil kita sengaja, kalau tak apalah, tersentuh. Tak minta izin pegang harta orang, tak boleh. Sebab itu harta dia. Kena minta izin nak pegang. Ni kereta cantik. Tak boleh, itu harta orang. Melainkan sekadar kita tersentuh, itu tak apalah. Ini bukan sentuh, memang sengaja nak try tengok licin macam mana kereta dia ni. Kena minta izin. Itu konsep dalam muamalat, tuan-tuan, apabila nak tasarruf. Tasarruf ni maksudnya kita nak guna. Bukan naik saja guna. Kita duk perasan, tuan-tuan, handle harta orang. Kalau kereta naik baru guna. Pegang, buka pintu, tak naik. Tak, itu dikira handle. Dikira tasarruf. Buka pintu, dah tuan tak ada. Pintu tak kunci. Buka, nak tengok dalam. Kena minta izin. Sebab itu harta orang. Melainkan kita pernah, kawan kita kenal, memang rapat, Tok Bilal, Tok Imam, ni kereta Tok Imam. Kita dah biasa buka, Tok Imam bagi, yang tu tak apa, boleh buka. Tapi yang biasa dia bagi saja. Di luar bidang, tak pernah kita minta, jangan buat. Kena minta dulu. Kalau buka pintu, tengok mana tu kita dah biasa dengan imam ni. Tapi tempat yang tak biasa buat, kena minta izin. Jadi kena alert harta orang. Habis. Contoh yang keempat. Dan jangan engkau tulis. Ni menulis pula, tuan-tuan. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya tangan engkau itu akan perkara yang diharamkan. Dilarang ni, diharamkan daripada yang memberi mudarat akan orang Islam. Yang mudarat akan orang Islam. Sama ada mengumpat. Mengumpat, buat tuduhan pada dia dalam bentuk tulisan. Tak boleh. Haram. Hari ni tak menulis. Ada tak perlu tulis pada. Share je. Tekan share. Sama je, tuan-tuan. Kan? Sama je. Ada orang tanya, Ustaz, saya tak confirm lah ni tuduh apa, penipu ke ataupun mengumpat. Tak confirm. Tapi saya tak tulis. Saya share. Tekan share. Dia kata tekan share je. Sebarlah, sebar. Sama, tuan-tuan. Sebab ada usaha kita. Sebarkan barang yang tak confirm. Tak confirm dia boleh jadi dua. Satu, kalau benda confirm mengumpat. Kalau benda dia tak suka. Kalau tak confirm boleh jadi dusta. Kadzib. Kita dah bincang dua benda. Dua-dua tu adalah haram. Mengumpat haram, yang kau kadzib. Berbohong pun haram. Jadi dalam masyarakat kita tu pun sangat berisiko kalau kita tak jaga.
Kalau kita tidak ada kekuatan dan tidak ada ilmu, tidak ada kekuatan, menyebabkan kita sangat terdedah kepada perkara haram yang dosa besar. Itu mengumpat dan juga kazab. Kazab ni melakukan pendustaan. Maksud pendustaan berbohong. Dia tak kata, kita tambah. Kalau mengumpat memang betul. Kita sebut itu memang betul. Kalau tak betul tu betul kira menipu. Habis. Contoh seterusnya. Dan ni tak boleh tulis juga. Dan menulis mengumpat tadi. Dan daripada ilmu yang diharam. Kalau ilmu yang diharam pun kena elakkan daripada menulis ilmu yang diharam. Mana contoh ilmu yang diharam? Seperti sihir. Contoh sajalah sihir. Dan jangan, contoh seterusnya. Dan jangan engkau berjalan. Ni semua ni tuan-tuan larangan haram. Elakkan kaki dan tangan kita daripada melakukan benda haram. Apa contoh haram seterusnya? Dan jangan melakukan. Jangan engkau berjalan dengan kaki engkau, menggunakan kaki engkau kepada tempat yang haram. Pada tempat yang haram. Mana contoh tempat haram, tuan-tuan? Tak boleh kita nak melangkah ke tempat haram. Contohnya, paling mudah, tempat orang lepak itu tu, tempat orang mengumpat. Tempat maksiat. Tak kisahlah maksiat apa pun. Asalkan di tempat itu ada maksiat. Kita kata ni, saya nak pergi ni majlis ceramah. Apa nak maksiatnya? Ya. Tapi kalau dalam ceramah itu ada unsur mengumpat, tak boleh. Dikira tempat itu tempat yang orang melakukan perkara haram. Kenapa? Dia campur. Ada mengumpat, ada perkara sunat. Dia sebut kebaikan, okey. Mengumpat, kena lari. Lepas nampak tak nampak, masuk balik dengar. Jenuh macam tu, bang. Kacau. Itu tempat yang diharamkan. Dan kepada tempat orang yang zalim. Orang yang zalim. Tak boleh juga. Dia ni tak mengumpat, tapi dia memang terkenal dengan zalim. Haram juga kita pergi. Menganiaya, menindas orang lain. Tak boleh. Kaki menipu. Okey. Nanti tajuk akan datang, dia ada 6 perkara. Saya rasa tak lepas lagi. Ada 6 perkara yang di-excuse, dibolehkan mengumpat. Salah satu daripada 6 yang Datuk tanya ni, boleh kita mengumpat. Orang itu, maksudnya boleh mengumpat ni apa? Boleh menyebut keburukan dia tak suka kalau kita sebut. Untuk mengelakkan daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Boleh sebut. Sebab apa? Nak mengelakkan daripada orang terperdaya dengan kezaliman dia. Dia kaki menipu. Ini banyak isu lah. Berlaku isu kepimpinan. Kita boleh sebut daripada orang melantik pemimpin yang zalim ini, orang tak tahu apa kezaliman dia. Kita hanya boleh mengumpat benda-benda, perkara-perkara ataupun tabiat dia yang ada kesan pada orang lain. Tapi kalau tak ada kesan pada orang lain, tak boleh. Itu dikira mengumpat. Tak ada kena-mengena sebut tubuh badan dia. Tak ada kena-mengena. Kita nak sebut duk sedak, sebut hantam perkara zalim dia. Boleh. Dedahkan benda zalim dia sebab apa? Sebab takut terpedaya orang lain. Tapi di masa yang sama kita hantam juga. Pesena dia. Tengok badan nak jadi. Tak boleh. Jangan sebut badan. Walaupun badan dia rendah ke, badan dia tak cantik ke, badan dia tak handsome ke, tak disebut. Tapi sebut perbuatan yang zalim dia tu boleh. Yang ada kaitan dengan orang. Boleh. Akan datang topik dia. Masuk tajuk yang kedua. Dia ada pengecualian. Ada 6 tempat yang dibolehkan mengumpat. Melainkan yang boleh mengumpat. Kerana darurah. Melainkan yang boleh pergi kerana darurah. Pendek kesimpulan. Pendeknya, ringkasnya. Tapi kesimpulannya. Segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Maka palingkan. Ini kesimpulan dia nak buat. Cara kita bersyukur dengan nikmat Allah. Cara kita bersyukur dengan nikmat tangan dan kaki, kita tahu, guna dua-dua ini perkara yang sunat, perkara wajib. Dan elakkan daripada guna dua ni, tangan dan kaki ni, perkara yang haram. Itu dia bersyukur.
Itu dia nak buat kesimpulan. Maka palingkan, ini gunakan olehmu akan dia akan dua tangan kaki ini, ataupun akan gerak dan diam ini, kepada ketaatan. Ini kepada perkara yang ada pahala. Itu je. Macam malam ni, termasuk kita ni, bersyukur dengan nikmat tangan dan kaki. Berjalan ke tempat yang ada pahala. Menulis benda yang ada pahala. Bergerak yang ada pahala. Itu dipanggil menggunakan nikmat badan kita pada perkara yang ada pahala, termasuk orang bersyukur dengan nikmat badan. Banyak tuan-tuan, termasuk orang bersyukur. Termasuk syukur dengan nikmat. Pertama tuan-tuan, kita termasuk bersyukur dengan nikmat sihat. Badan kita sihat, kita guna perkara yang ada pahala. Yang kedua, termasuk kita bersyukur dengan nikmat tangan dan kaki. Dan anggota lain sama. Anggota telinga pun buat ibadat, dengar. Anggota mata pun buat ibadat, tengok kitab. Nampak tak? Anggota mulut pun buat ibadat. Tak faham tanya. Kerana kesemuanya anggota-anggota kita ni, mereka bersatu dalam melakukan ketaatan. Itu dipanggil melakukan orang yang bersyukur dengan nikmat. Nikmat tangan dan kaki. Supaya apa? Guna kedua tangan kaki kepada perkataan ni. Supaya adalah engkau termasuk daripada mereka yang mengetahui akan nikmat. Termasuk supaya adalah engkau ini, adalah kita ini daripada mereka. Termasuk mereka yang mengetahui, yang tahu akan nikmat dan syukur. Termasuk kita ni orang yang sedar nikmat. Orang tak ada ilmu tu apa, dia tak sedar pun nikmat badan dia Allah beri ni. Tak sedar pun, tak perasan pun. Sehat tak perasan, bila dia perasan sakit. Sebab tu orang sakit pun dia sedar betapa besarnya nikmat sehat. Waktu mata kita duk tengok ni tuan-tuan, kita tak rasa, waktu mata cerah ni, tak rasa nak jaga pun. Tengok benda haram pun kita tengok, benda tak haram pun tengok, benda makruh pun tengok, sunat pun tengok, wajib pun tengok, semua kita guna. Tapi ketika mana makin pudar, makin kelabu, tak ada spek, tak nampak, waktu tu barulah dia perasan besarnya nikmat tengok, nikmat cerah ni. Nikmat cerah. Kita duduk tengah muda semua lagi tuan-tuan, elok lagi. Saya pun dah perasan dah nikmat ni. Makin kelabu lah. Dulu masa duduk belajar ni, tulisan kecil-kecil. Dia celah paragraf tu, perenggam itu boleh tulis lagi. Hari ni dah nak baca dah makin kecil. Kenapa aku tulis kecil? Bukan pasal aku tulis kecil. Pasal mata tak nampak. Ini menyalahkan tulisan juga. Tak, jangan salahkan kita sendiri. Pasal mata kelabu. Kenapa kelabu? Tak bersyukur lah tu. Wala in syakartun la azidannakum wala in kafartun. Wala in syakartun la azidannakum. Tu. Kalau kamu syukur, Allah tambah lagi. Allah tambah lagi nikmat. Syukur. Makin cerah mata. Bersyukur dengan telinga, makin kuat pendengaran. Tak semesti, tuan-tuan. Itu umumnya macam itulah. Umumnya. Itu orang guna dalil ni lah. Dia nak menikah ramai. Dia kata, saya nak syukur, Ustaz. Pandai juga dia. Tetap ikut dia. Dia kata, kalau bersyukur, nikmat Allah anugerahkan seorang isteri, dia tambah sendiri 3. Dia jadi auto, dia kata. Jadi siapa tak bersyukur tu tak boleh tambah dia. Pandai juga dia. Dia kata, kawan saya macam tu. Mu kahwin, saya cakap orang Kelantan aja. Mu kahwin ni, mudah kahwin 2 isteri bagi, aku bersyukur. Mu ni isteri tak bagi tu tak bersyukur. Dia kata kalau bersyukur mudah isteri bagi. Kahwin bang. Tambah lagi bang, tambah lagi. Itu tafsir dia tu bang. Habis kita habiskan tuan-tuan, masuk tajuk baru. Dan mensyukurkannya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau. Kerana syukur itu pengikat bagi nikmat. Syukur ini dia kata untuk mengekal ni. Pengikat ni untuk mengekalkan nikmat kena bersyukur. Maksud apa mengekal ni? Walaupun Allah Ta'ala tak tambah tuan-tuan, tapi kekal. Anggota kita ini Allah beri kesihatan, kesempurnaan. Kita guna pada tempat yang disuruh oleh Allah Ta'ala, Allah kekalkan nikmat kita. Walaupun tak tambah cerah, tapi
Boleh guna nikmat tu. Dan sebab bagi bertambahnya nikmat. Ada juga, kalau tidak kekal, Allah tambah. Sebab bagi bertambahnya nikmat, syukur. Dan jangan engkau palin, ini gunakan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat. Supaya jangan ada engkau termasuk daripada mereka yang kufur. Kufur di sini bertumpang bukan kafir akidah, bukan. Kufur nikmat. Kafir di sini dengan makna kafir, yakni kufur akan nikmat. Bukan dengan makna kufur akidah, bukan. Artinya apa kufur ini? Takut kita silap. Tiada syukur akan dikau akan nikmat. Tak bersyukur dengan nikmat. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat. Sebab bagi hilang. Kalau orang yang tak bersyukur dengan nikmat, menyebabkan nikmat itu akan hilang. Allah tarik nikmat. Sebab nikmat kita ni tuan anugerah. Nikmat ni ma yatama'anu bih. Benda yang kita bersedap-sedap dengan dia. Benda yang kita boleh nikmati. Itu panggil nikmat. Benda yang kita boleh nikmati. Itu dipanggil nikmat. Maka anugerah Allah Ta'ala. Semua kita ni anugerah. Kesihatan pun anugerah. Ni semua nikmat yang Allah beri ni. Anggota-anggota semua nikmat. Maka nikmat ini tuan Allah anugerah kita mengikut tempoh yang dia peruntukkan. Kalaulah kita tak jaga, bila-bila dia boleh tarik. Sebab ini milik dia, milik Allah Ta'ala. Bukan milik kita. Kita hanya diaman untuk jaga. Cara nak jaga macam mana? Semua anggota ini, jaga mengikut panduan. Hak wajib kita kena guna benda wajib, kita kena guna anggota kita. Kalau sunat, kita kena guna anggota kita untuk perkara sunat. Makruh dan haram kita tinggal. Itu cara nak jaga. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat, kalau kita buat, akan bagi orang yang tak bersyukur. Dan sebab bagi seksa yang bersangatan pada hari mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu. Hari kiamat lah. Jadi, kita ni tumpang, kalau kita guna anggota kita ini, 7 anggota ini, pada perkara yang haram, maka pada hari kiamat kelak, Allah akan bangkitkan kita, ataupun Allah akan azab kita dengan azab yang bersangatan. Dan bagaimana dia sebut pada hari saksi itu, maksudnya pada hari saksi itu, saksi itu apa? Atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu. Ini hari kiamat lah, dia nak cerita. Jadi hari kiamat ini, lidah tak boleh bercakap, yang lain jadi saksi. Yang lain akan bercakap, cerita, dia buat benda ni, dia buat benda ni, dia buat benda ni. Semua anggota kita akan bercakap. Lidah, Allah stop lidah. Yang lain akan menjadi saksi. Ya. Okey. Apa maksud? Dan jangan engkau palin. Jangan engkau guna. Palin dengan maksud guna. Ini bahasa lama. Guna. Guna apa? Segala gerak dan diam. Yang ini segala tangan dan kaki. Tangan kita bergerak, kaki kita bergerak. Itu maksudnya, umumnya, jangan gunakan tangan dan kaki engkau itu kepada perkara maksiat. Keluarnya gerak dari tangan, keluarnya gerak dari kaki, ataupun diam tak bergerak. Maksudnya kita diam tu, kita tak bergerak. Kalau gerak tu, keluarnya perbuatan gerak dari kaki, keluarnya perbuatan gerak dari tangan kita, dari kaki kita, keluarnya perbuatan gerak dari tangan kita. Ataupun dia tak bergerak. Bukan kata dia tak buat pun benda tu. Apa maksud tak buat? Ada tuan-puan maksiat dengan sebab dia tak buat. Ingat maksiat ada 2. Ada perkara haram dengan sebab buat. Ada perkara haram dengan sebab dia tak buat. Wajib dia buat dan dia tinggal benda wajib. Sepatutnya tempat wajib tuan-puan, dia kena berjalan ke tempat wajib, tapi dia duduk diam tempat wajib, dia tak pergi pun, diam dia itu haram. Mana contoh tuan-puan? Ini contoh. Contohnya dia tahu tak tahu sama. Ada kadang-kadang orang kata dia saya tak tahu, sama. Siapa suruh tak ambil tahu? Dia ni tak berjalan cari ilmu wajib. Ilmu wajib macam mana ni tuan, ni wajib ni. Wajib kita belajar cara nak jaga mata, cara nak jaga telinga, cara nak jaga tangan dan kaki. Sebab dia basic. Akan datang pula, tak masuk topik baru dah bulan depan.
Cara nak jaga hati pula. Dah masuk bab hati. Cara nak buang, dengki. Itu wajib. Belajar bagaimana cara nak, supaya tak dengki dengan orang. Tiba-tiba dia tak berjalan ke majlis tersebut. Tak cari mana guru yang boleh ajar nak buang dengki. Diam dia itu haram. Tak bergerak tangan dia itu haram. Tangan macam mana? Kan kaki dah mula faham. Tangan ini, ada juga orang tak payah bergerak tangan, dia just dengar faham je, tak menulis pun. Ada orang kena tulis boleh ingat. Dia faham, dia kena tulis baru ingat. Itu maka tulis dia itu. Tulis yang diberikan pahala wajib. Kalau dia tulis benda wajib. Jadi diam dia tak belajar tu tuan-tuan. Inilah yang disebut maksiat yang dia bukan dengan sebab lakukan, tapi dengan sebab dia tak buat benda tu. Dia tinggal. Dalam kitab lama dia panggil haram dengan sebab buat. Satu. Haram dengan sebab tinggal. Dia tak buat benda tu. Haram tak? Haram. Kalaulah mencuri, nampak haram dengan sebab kita buat. Kita gerak mencuri. Tapi ni kita tak buat apa, duduk rumah tengok TV, tak mengumpat pun. Saya orang yang baik, tak mengumpat, tak menyakiti orang, tapi tak belajar berdoa. Baik apa? Duduk diam, duduk rumah, tak cari ilmu basic. Sembahyang pun tak sah. Nak baik apa? Tak kenal Tuhan pun. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Cari ilmu mengenal Tuhan itu wajib. Tak boleh duduk diam di rumah, tak boleh. Kena bergerak. Maka bergerak mencari ilmu mengenal Tuhan. Ilmu sifat 20 itu wajib. Tiba-tiba duduk diam. Itu contoh yang Datuk tanya tu. Paling guna. Dan jangan kau gunakan segala gerak dan diam. Jangan diam. Kena berjalan kepada tempat yang maksiat. Habis. Penutup dia tu tuan-tuan. Dan segala tangan mereka itu. Maksudnya, tangan boleh bercakap. Pada hari yang tangan bercakap, lidah bercakap, ada lidah yang Allah stop, tangan Allah bagi bercakap. Dan segala kaki mereka itu jadi saksi. Saksi ni mana bercakap. Yang menyaksikan setiap perbuatan di dunia. Itu makna saksi. Apa yang dia saksikan, dia menjadi saksi dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia. Akan barang itu. Di mana? Di dalam dunia. Daripada segala kejahatan. Apa saja perkara kita buat tuan-tuan, anggota kita akan menjadi saksi kepada Tuhan. Tuhan tahu dah. Bukan kata Tuhan tak tahu. Tuhan nak pastikan kita ini supaya kita semua anggota kita ini tidak boleh salahkan kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab semua anggota dia menjadi saksi di atas kejahatan yang kita buat. Tangan dia melakukan kejahatan di dunia, tangan kau bercakap. Aku di dunia dulunya menyakiti si fulan bin si fulan. Menyebarkan mengumpat. Dia akan bercakap. Beritahu walaupun Allah dah tahu. Kalau dia taubat. Dia taubat lain. Dia taubat mana dosa yang diampunkan oleh Allah Ta'ala, dikira, dihapus. Taubat ni mana pun tuan-tuan, kalau Allah terima taubat dia, Allah menghapuskan. Hapus tu dipanggil Allah, bahasa kita dipanggil Allah maafkan. Allah terima taubat tu mana Allah maafkan kesalahan. Bahasa akademik dipanggil Allah menerima taubat. Mana Allah mengampunkan dosa dia. Apa maksud ampun dosa? Dosa dihapuskan. Kesalahan itu dipadamkan daripada catatan. Sebab kita ni ada rekod tu pada catatan. Malaikat akan catat. Malaikat roket Atib ini, mereka bertugas mencatat bermula daripada balik sampai mati. Sedikit pun tidak akan ada kecuaian daripada dua malaikat ini. Tidak ada. Sepatah perkataan pun kata ulama tidak akan ditinggalkan oleh malaikat. Catat. Kesalahan dicatat oleh malaikat yang bertugas untuk mencatat kejahatan. Kebaikan akan dicatat oleh Raqib. Jadi apabila kejahatan itu diampun, maka Allah memerintahkan malaikat menghapuskan catatan jahat. Tinggal baik.
Itu penting untuk kita bertaubat. Bukan penting sangat, bukan sangat penting. Kerana dia wajibkan bertaubat. Dan ketahui olehmu, ni penuntut nak masuk tajuk baru tuan. Penuntut ni dia nak intro kepada tajuk baru. Habis dah. Jadi kita dah habis 7 topik dalam tajuk yang pertama ataupun dalam bab pertama. Kita nak masuk bab yang kedua. Sebab kita ni ada 3 bab. Ataupun dia panggil 3 kitab. 3 kitab kecil dalam satu kitab. Kitab pertama, bagaimana cara untuk kita jaga 7 anggota mengikut sistem agama, cara agama. Bagaimana jaga 7 anggota, dah set up. Masuk tajuk yang kedua ni pula tuan-tuan, ada 10 ni Imam Ghazali, ni formula Imam Ghazali. 10 ciri habit kita. Ini kita nak bincang sikap. Habit yang tak baik dan habit yang baik. Nak tukar tuan, habit yang negatif itu, yang mazmumah itu, nak ditukar kepada habit yang baik. Jadi dia satu je, kita je, nafsu kita je. Nak buang hak tak baik, latih. Kita orang panggil amalkan yang baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan mengguna dan menggunanya pada segala kebajikan. Menggunanya 7 anggota ini pada segala kebajikan. Kena guna 7 anggota pada segala perkara yang ada pahala. Itu makna kebajikan. Tiada sempurna keduanya, melainkan keduanya tu apa dia? Elak kejahatan, buat kebaikan. Itu je peranan. Kita jangan buat benda kejahatan, dalam masa sama buat benda baik. Itu nak kena ada ilmu. Ada orang dia tahu kita kena buat benda baik saja. Kita kena tinggal benda jahat. Cuma dia tak cari senarai benda baik dalam sistem agama. Sebab ilmu yang menyenaraikan perkara baik, nama dia adalah ilmu fiqh. Tak bertemu dalam ilmu lain, tuan. Kita belajar IT, belajar sains komputer, belajar ilmu political science, tak bertemu dengan senarai perkara yang ada pahala di sisi syarak. Tak ada. Tuan belajar akaun, tak ada. Saya belajar political science dulu. Tak ada. Banyak kitab-kitab belajar. Contoh kitab bahasa Arab. Bahasa Inggeris. Tak bertemu perkara baik. Tapi kita tahu tak baik, kita tahu. Baik di sisi kita, belum tentu baik di dalam sistem agama. Sebab itu kena belajar kitab agama. Dan kitab agama luar. Kitab tafsir pun kitab agama. Hadis pun kitab agama. Dia kena spesifik kitab agama tu. Kena kenal kitab mana yang menyenaraikan perkara yang baik di dalam agama. Sebab cara kita dia kata, buat benda baik, tinggal benda jahat. Itu kita kena tahu. Jadi fiqh tuan-puan dah belajar kitab fiqh di sini kan. Sulam Muslimat itu kitab ajar tentang perkara baik dalam ibadah. Kitab tasawuf ni dia combine tuan-puan. Kitab kita ni dia combine antara fiqh yang basic dengan tasawuf. Sebab tu dia cerita basic perkara contoh-contoh perkara baik setiap anggota. Setiap anggota kita ni dia bagi contoh. Macam mana perkara baik menggunakan mata. Bagaimana cara nak buat baik dengan telinga. Dia bagi contoh. Dia kata apa? Tiada sempurna keduanya, melainkan dengan membersihkan akan raja. Ni nak masuk topik. Dia panggil intro kepada topik baru. Dia kata kita dah jaga 7 anggota. Dengan maksud jaga apa? Dengan maksud dia kata kita tak buat benda haram dengan anggota 7 ni. Telinga kita tak buat benda haram. Mata tak buat benda haram. Kita tahulah haram yang sebenar. Kalau haram tak sebenar, tuan-puan, kita tak sangka tengok perempuan. Tengok perempuan, kita kata, kenapa salah? Boleh tengok perempuan. Kita bukan tengok aurah dia. Bukan tengok beti dia, bukan tengok badan dia. Tengok muka je. Kan muka tu tempat tengok. Dalam Islam, tuan-puan, mazhab kita tak boleh tengok muka perempuan tanpa hajat. Tak boleh dia tenung hari ni cantik lah you. Gincu. Tak ada kerja. Sambil breakfast sekali. Lunch sekali. Itu bahaya tu. Itu bahaya kacau tu. Duduk lunch dengan bini orang.
Lunch dengan laki orang. Rosak tuan, jahanam habis. Kalau kita duk buat, kena tinggalkan tuan, jangan. Dah lah sambil-sambil bini orang depan. Kita lah laki orang. Duk beradab makan. Tak ada kerja sembang. Cantik you ni. Bagi dia tak salah. Kita bukan pegang. Tak pegang tangan bini orang, tak. Tak sentuh pipi bini orang, tak. I cakap dengan you salah ke? I makan, I last dengan you salah ke? You temankan I solo tau. Nampak tak? Bagi dia tak salah tuan-tuan. Dia dalam Islam salah. Jangan buat tuan-tuan. Kawan saya cerita dia duduk di Jawi tuan-tuan. Dia terima kes yang di Putrajaya ni. Bukan kita tak tahu. Sebab kita dah kalangan seka-seka geng-geng lebay-lebay ni. Geng yang bukan duk bawa bini orang ni. Kita tak tahu. Ni orang lain. Sangat dahsyat tuan-tuan kes. Kes berdua-duaan dengan bini orang. Sangat dahsyat. Saya pun terkejut. Kita kan bukan tak pernah buat. Maksud kita tak terdedah dengan isu tu. Geng-geng Jawi ni dia tahu. Sebab report siapa kat dia kata banyak orang report. Makan sekali tu orang tak report. Tuan-tuan, ada orang report makan sekali. Tak ada orang report. Bodoh kata kalau nak report. Apa salahnya? Ni report ada dia kereta tu. Saya tengok dapat kes report dalam berdua-duaan dalam kereta. Tak ada siapa pun report. Kalaulah makan sekali di kantin berdua-dua. Tak ada. Sebab orang tak anggap salah. Tapi dan Islam salah. Sebab tu kena belajar tuan-tuan. Nak tahu mana baik dan mana yang haram. Dia kata tak sempurna ni kalau jaga semua. Melainkan dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela. Kena bersih hati. Raja ni mana hati? Daripada segala habit. Habit ni mana? Sikap kita. Kan sikap kan daripada hati. Kena bersih hati dulu, baiklah akhirnya sikap yang baik. Jadi kita nak mula belajar habit yang negatif, yang dicela di sisi syarak supaya kita tinggalkan. Seperti riak. Ini contoh perangai hati yang mesti ditinggalkan. Bukan lebih baik you tinggal. Tak, ini wajib tinggal. Riak tak boleh. Riak menghakis dan menghilangkan pahala. Dia haram, bahkan hilang pahala. Seperti riak. Nanti kita akan belajar tuan tajuk khusus. Malam ni kita tak cerita lagi apa maksud riak. Dan takabur. Takabur ni ego. Haram tuan-tuan. Takabur ni dia ego, bangga diri, besar diri, rasa diri dia hebat. Bukan rasa, dia tunjuk. Takabur ni dia tunjuk pada orang. Kalau rasa itu, dia perasaan dalaman. Itu orang tak boleh trace. Tu dipanggil apa? Ujub. Ujub ni tuan-tuan, dia orang Melayu pun guna bahasa ujub. Ujub ni bahasa Arab. Ajbun, ajabun. Apa nama ni? Ajaib. Orang Melayu kan panggil ajaib kan? Ajaib kepada diri sendiri. Rasa wow pada diri sendiri. Takjub tu bahasa Arab tu takjub. Ajaib, takjub bahasa Arab. Dia rasa takjub kepada diri sendiri. Rasa hebat diri sendiri. Tak tunjuk kepada orang. Takjub ini benih kepada takabur. Takabur ditunjuk, dia hebat. Dia kena tunjuk. Takabur tunjuk. Takabur ini benih dia apa? Benih dia ialah perasaan hebat diri sendiri berbanding orang lain. Patut dia yang betulnya bersyukur dengan kehebatan rasa dia ni, kelebihan yang Allah beri pada dia. Bersyukur. Sebab apa haram tuan ajaib ni, wujud ni? Dia rasa amazing pada diri sendiri, dia rasa wow pada diri sendiri. Dia rasa aku ni, tak ada orang puji. Oh, akulah yang paling wow. Akulah yang paling awesome. Dia tak ada orang puji dia banding orang lain. Perasaan itu salah. Kenapa? Kerana kehebatan diri dia anugerah Allah. Dia terlindung Allah Ta'ala. Terhijab Allah Ta'ala. Tak nampak Allah, nampak diri dia. Maka salah. Kerana diri dia hebat ini anugerah Allah. Diri dia Allah cipta, ciri hebat itu Allah beri kepada dia. Keluarnya gerak daripada dia, kekuatan pada dia. Itu pun Allah buat. Kesemua package dalam diri dia tuan-tuan, Allah buat. Tiba-tiba tak kena owner. Duk perasan yang dia punya. Itu salah. Yang sebetulnya, ubah sedikit saja. Ubah apa? Bersyukur Allah berikan kehebatan pada aku. Ini anugerah Tuhan. Dia nampak. Nampak anugerah Tuhan itu yang sebetulnya. Dia beza sikit je haram dengan yang betul.
Yang sepatutnya. Yang sepatut kena bersyukur dengan kehebatan Allah beri pada dia. Bukan kufur. Jadi itu maksud contoh takabur. Takabur tu dia panggil bangga diri. Perbuatan, ya. TikTok lah. Okey. Dia puji tu apabila kita orang puji tak menjadi kesalahan. Cuma dia ada hukum puji tu. Kita cerita diri kita sebelum kita puji. Diri kita yang salahnya kita cerita tadi adalah riya, ujub, takabur. Ni semua tiga ni tuan penyakit hati yang kita akan bincangkan datang. Spesifik yang kita bincang. Cuma umumnya hari ni, kita cerita umum dulu. Takabur tu bagi kita kenal dulu. Bahawa kita nak handle. Dan kita nak cerita pula, Datuk tanya nak apa hukum kalau orang puji kita. Macam mana cara kita nak jawab. Tapi sebelum kita nak bincang cara kita jawab, pastikan kita boleh handle diri sendiri. Supaya tak haram. Okey, takabur apa dia? Itu benih dulu. Benih takabur ni nama dia lah ujub dan riya. Ujub, apabila dia ada ujub, dia riya. Lepas riya, tak cukup riya, takabur. Tu. Ujub ini perasaan kagum kepada diri sendiri. Perasaan diri hebat. Contoh tu apa? Contoh. Tidak ada siapa pun boleh kenal kita ujub. Tidak ada. Melainkan kita sendiri. Tapi takabur orang boleh kenal. Sebab kita dah tonjolkan. Ini ni baru benih. Kalau dia tak benteras awal, dia akan keluar takabur. Sebab tu kena benteras takjub ini. Macam mana contoh tu? Contoh tidak ada siapa pun tahu. Dia bangkit pukul 3:30 pagi. Ni nak cerita tak ada siapa tahu. Isteri dia duduk sebelah pun tak tahu penyakit dia. Dia duduk seorang-seorang pergi ambil wudu, solat. Lepas solat tu, datang benih. Datang apa? Hebat aku Kau senang 3:30. Kau senang. Hujan pula tu malam ni. Hujan pun kau boleh bangkit. Wow. Wow dalam dalaman je. Tak keluar pun mulut. Kalau mulut wow, bini dia kata gila ni. Dia duduk seorang diri. Sengih. Mungkin bini dia nampak lah. Apa abang aku senyum ni. Rupanya dia duduk senyum pada diri sendiri. Wah, hebat aku malam ni. Tapi terlindung Allah Ta'ala. Kalau dia kata syukur. Itu lain. Itu kita nak twist tu. Dia mudah je tuan-tuan. Kalau kita ada ilmu, ada tip, mudah je. Benda tu dia akan datang. Benih ni dia akan datang dalam. Tapi kita nak tolak, tukar. Tukar, Alhamdulillah Allah beri. Kalau Allah tak bangkit, memang aku tak bangkit. Ini Allah kecut. Allah beri kekuatan untuk bangkit. Tu aku boleh bangkit tu. Ni dah, dia rasa sendiri. Itu nama dia tuan-tuan, ujub, benih. Apabila dia tak kontrol benda tu, dia mula nak tunjuk. Takabur, tunjuk. Dia mula nak tunjuk. Mula nak riak. Mula nak riak. Riak ni, apa tu pan? Nak tunjuk ibadat pada orang. Tu riak. Takabur ni, dia nak tunjuk kehebatan diri dia tu, tunjuk pada orang. Orang dah nampak. Aku lebih baik. Tu takabur. Tapi kalau riak, dia tunjuk ibadat aja. Nampak tak? Sikit je beza. Pendetailan akan datang. Tu pan? Malam ni kita just review baru. Trailer baru. Trailer. Dia begini tuan-tuan. Nak tunjuk riak kalau tuan-tuan tak perasan, kena kontrol. Riak ni kena kontrol. Dia riak ni ibadat dia nak tunjuk. Okey, macam ni. Buat nak bagi orang dengar. Mandi pun lama, tutup pintu pun nak bagi isteri dengar. Abang aku bangkit. Nak bagi kok mana pun nak bagi dengar. Start motor tuan-tuan, pergi start motor. Pagi-pagi 5:30 pergi ke surau. Tak payah press sangat. Tapi dia nak bagi orang dengar. Dia ada perasaan nak tunjuk. Itu dia panggil riak. Ibadat je tuan-tuan, ibadat. Kalau riak lain tak apa. Cak rumah baru nak tunjuk tu tak riak tuan-tuan. Ni orang kita dia borong semua riak. Tak boleh ni. Rumah-rumah ni mana boleh nak tunjuk-tunjuk kat orang ni riak. Ni lansir baru ni, hari raya kan semua pakai lansir baru. Tak boleh. Riak semua ni. Riak ibadat je. Lansir ni bukan ibadat. Tak masuk riak. Boleh tunjuk pada orang lansir tak apa, tak haram. Jangan nak bangga. Bangga tak boleh, itu takabur. Beza tu apa riak dengan takabur. Jangan silap guna ayat. Haji ni riak sungguh. Pergi rumah dia duk cerita kereta baru, tu ni. Itu bukan riak.
Riak ibadah. Contoh riak tuan-puan. Tunjuk orang semayang. Semayang depan orang. Tak ada orang malam ni. Tunggu dulu. Tak nak solat lagi, nak tunggu orang dulu. Tunggu. Oh, dah ada orang, 2 orang. Allahu Akbar. Semayang sunat. Kalau seorang wajib, tak ada meriak tuan-puan. Jangan tak boleh pergi surau semayang Jumaat. Ustaz kata riak. Takut orang nampak. Itu bengong je ni, tak faham. Ini riak semayang sunat. Hak wajib boleh tunjuk tuan-puan. Tak apa. Tapi janganlah niat nak tunjuk. Ibadat depan orang boleh. Tak termasuk riak. Cuma kontrol hatilah. Tapi sunat, sebab itu ibadat sunat sebab sembunyi. Tapi kalau kita semayang depan orang pun kita tak riak, tak apa tuan-puan. Tak boleh hukum. Tu tengok Tok Bila. Patutnya semayang sunat kat rumah lah. Buat dekat surau. Tak boleh hukum. Tak boleh hukum. Dia tak riak pun bukan nak tunjuk pada orang. Cuma dia tak buat sunat aja. Dia tak buat perkara sunat. Tak apalah. Sunat semayang kat rumah. Kalau kat rumah tak buat lah. Itu dia buat kat sini. Itu je. Dia nak elak riak. Syaitan pandai. Syaitan kata, kita kata ada ilmu tuan-puan. Memang Jahannam pakai syaitan. Syaitan kata, Ji, jangan buat di surau Ji. Kalau Haji buat di surau, riak. Ni, dia detik hati. Itu syaitan tu. Idea. Haji buat di surau, riak. Buat di rumah. Sampai di rumah tengok TV tu. Lupa. Tengok-tengok MU. Nak tengok-tengok badminton tu tengah main. Habis. Tak ada. Tu syaitan pandai. Dia nak suruh kita tak buat ibadah. Tapi dia masuk melalui title kita. Kalau title jenis rajin buat ibadah, dia akan masuk cara kita. Itu syaitan. Habis. Yang Datuk tanya apa tadi? Okey, habis. Panjang tu Habis. Kita dah tahu ni. Jadi kita dah tahu, kita tak buat benda haram ni tahu. Kita tahu takabur. Tak, kita bukan nak tunjuk. Kita tahu riak. Kita bukan nak tunjuk ibadah. Cuma orang puji kita. Macam mana cara kita nak jawab? Supaya kita ni tak terasa hebat. Takutlah kita tahu dah haram tu riak. Bukan riak. Haram unjuk tu. Perasaan hebat tu haram. Jadi orang puji kita, kita tu bangga. Bangga tu tak boleh. Kena ingat tukar. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Jadi jawab dia macam mana? Jawab dia banyak cara. Antara ulama sebut macam mana? Antara sebut jawab dengan Masya Allah. Jawab dengan Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kelebihan. Itu. Ataupun tak nak panjang tuan-puan? Alhamdulillah. Itu je jawab dia. Maknanya kita, orang puji kita, kita sebut Alhamdulillah. Bukan saya. Alhamdulillah ni apa maksud? Milik Allah Ta'ala. Dia kata, oh, Datuk kita ni handsome. Umur 60 lah. Betul lah. Memang handsome. Kau tahu ke? Tapi dia tak adalah bangga, tuan-puan. Tak haram. Bukan bangga pun. Cerita betul. Fakta. Itu lain. Habis. Nanti detail kita akan bicarakan datang, tuan-puan. Makna riak apa semua. Sebab kita orang Melayu, tuan-puan. Dia main hantam guna. Dia main hantar riak. Beli kereta baru tak boleh tunjuk takut riak. Rumah baru tak boleh tunjuk takut riak. Dia ikut dam penggunaan riak, takabur dengan ujub. Tapi biasa orang Melayu kita, ujub dia jangan guna kan. Ujub, jangan guna. Dia biasa guna riak. Kita kena tahu beza insyaAllah akan datang. Seperti riak dan takabur dan dengki. Dan dengki tuan-puan. Dengki ni, juga kita akan sebut akan datang makna dengki. Dan kikir dan lainnya. Cuma last tuan-puan, topik terakhir. Bukan topik lah, saya nak cerita sikit je. Takut tuan-puan tak sempat dengan tajuk kikir akan datang. Kikir di sini apa makna tuan-puan? Kedekut. Okey. Cuma dia beza. Kedekut dengan kikir. Kedekut tu orang panggil haji bakhil kan? Bakhil. Di bahasa Arab, bakhil itu kedekut. Kikir apa? Kikir ni, dia kedekut pertama beza tuan-puan. Beza kedekut dengan bakhil. Syuhum di bahasa Arab. Kalau kedekut dia sayang nak keluarkan harta dia. Sayang nak berbelanja. Sama ada belanja sunat, belanja wajib, sayang. Dia takut. Menggigil ni nak bagi. Nak belanja orang RM5. Menggigil. Kedekut. Nak perkara sunat. Tak perkara wajib. Kalaulah kikir apa? Kikir ni dia sayang harta orang. Teruk lagi.
Kalau bakhil sayang harta dia, kikir lebih teruk lagi. Orang pun dia tolong sayang. Contoh tuan-tuan, orang dia tengok datuk masuk dalam ni tabung, masuk tabung 50. Tengok. Dia sebulan dia ingat. Dia ingat. Balik tak boleh nak tidur. Heranlah ya Allah, macam mana dia bagi 50 dia boleh bagilah. Tak sayang ke? Dia duk tolong sayang harta orang. Kalaulah kita yang bagi 50 sebulan kita ingat, itu kita yang bakhil ya. Sayang harta kita. Tapi ni bukan kita, orang lain atau kikir lebih teruk lagi. Dia tolong sayang harta orang. Kenapalah mudah-mudah duk bagi, duk tolong orang. Dia tolong takut. Tengok orang duk bagi sedekah, tolong orang, dia susah hati. Tu dia panggil kikir. Kikir ni tuan-tuan, banyak sebenarnya kita tak pasalnya. Contoh macam ni tuan-tuan. Dia pengurus masjid. Kikir. Duit dia payah. Ni duk pegang duit orang. Orang bagi dalam tabung masjid untuk guna. Biar zero pun tak apa. Cari bang lain. Dalam masjid dan tabung masjid, zero pun tak apa tuan-tuan. Orang guna. Orang bagi dalam tabung untuk apa? Untuk guna ke untuk simpan? Untuk guna kan? Kita dah takut habis duit masjid. Bukan duit kita, duit masjid. Guna, takut apa nak habisnya? Habis cari. Tak buat program lah ustaz. Tak buat program. Tak ada duit, tak buat program. Biar tak buat program, tak apa. Syaitan duk kacau dia, tak buat program. Tutup masjid, tak buat program. Duit tak ada. Macam tu sepatutnya. Dia tak akan zero tuan-tuan. Kalau habis, dia tambah balik. Habis dia tambah. Habis dia tambah. Menggigil nak bayar benda. Sebab takut duit masjid habis. Ada satu masjid saya pergi, dia panggil speech dalam pengurusan harta benda masjid. Satu masjid tuan-tuan, masjid biasa, bukan masjid hebat tak. Ada 500,000 masjid ni. Masjid Jumaat, 500,000. Belanja, tinggal 100,000. Menggigil bendahari. Kita tak boleh buat program, dah tak ada duit. Orang tanya, berapa lagi haji ada? 100,000 je. Macam duit dia. 100,000 banyak. Dia nak simpan 100,000. Ni orang tak faham. Orang bagi supaya guna, nak pahala. Bukan kita tahan duit orang. Takut dia, takut. Tak boleh ustaz, nanti tak boleh buat program. Saya tanya program apa? Penuh. Kuliah maghrib ada, kuliah isyak ada. Bagus. Banyak program kita nak kena bayar. Saya kata tak apa, terhabis. Tak payah buat program. Mana boleh? Ini penyakit kikir, dia tak perasan. Duk sayang duit orang. Saya cakap itu sebab saya boleh cakap lah. Dia topik dia bagi saya pengurusan harta masjid. Memang kena cakap. Orang lain tak boleh, kena maki kat dia. Kalau orang lain cakap topan, sekali tu ustaz, bulan depan tak panggil dah. Saya tak apalah. Saya pergi boh, tak pergi dah. Sebab memang ceramah jemputan. Memang bendahari pupil panggil, dia tahulah. Ustaz bukan kuliah kita dah, bukan. Habis saya pergi boh, tak pergi dah. Dia dengar aja. Memang tuan-tuan, itu duit orang. Tak boleh kikir. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan masuk tajuk baru bulan depan. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, yakni hati. Kita akan bincang habit hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.